Okay, graph motion. So, kita ada 3 types of graph that you must know. The first one is the V against T, velocity against time. Okay, so velocity against time. So V is on y-axis, T on the x-axis. Okay, then we have the second graph, displacement against time. Okay, displacement against time. So S is displacement. So the unit for displacement is meter, ya. Acceleration against time. Okay. So kita tengok dulu for graph, which is graph V against time. Okay. So graph motion ni, okay, paksi Y tu ialah velocity. Okay, this is the first graph. Velocity against time. Okay. So the purpose of we are using the graph motion ini adalah untuk mencari nilai another physical quantity that we can that represent in the graph. Okay. So for first graph is the graph V against T, which is y-axis is the velocity. So the unit of the velocity is the meter per second. Okay, and for the x-axis is the time. Okay, so that one is second. Okay, let's say this is the shape of the graph. Okay, saya dah lukiskan grafnya. Okay, so this is the shape of the graph. Okay, so kalau you tengok di sini, for every graph, you kena tahu bahawa, okay, from the graph of V against T, the gradient of the graph of V against T represent acceleration. Okay, boleh dapat tak? You kena tahu untuk graph V against T, dia punya gradient atau kecerunan graf represent the acceleration. Okay. And kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai area under graph. This one. Area under graph. Okay. So area under graph represent displacement. Okay. So can you respond? I don't know whether you can hear or you can receive the screen. Anyone can respond? I need to wave communication here. Okay, teacher. Okay, boleh? Adeline? Boleh. Okay, so ini ialah graph velocity against time. So gradient untuk graph ini ialah mewakili acceleration. Sebab kalau you tengok, okay, let's say for the contoh saya bagi okay, graf ni dia tak kisah bentuk dia macam mana. Alright, so saya bagi contoh kalau graf tu bentuk dia yang ini. Yang saya highlightkan dengan warna pink color ni. Okay, so katalah bentuk dia macam ni. This is the graph. Alright, now saya bagi nilai pada paksi Y ni, velocity dia katalah saya bagi 10 meter per second. Okay. Dalam masa yang sama, dia punya paksi time, paksi X dia, saya bagi 5 second. 5 second. Saya bagi 5 second kat sini 5 second. Okay. So, bila you kira gradient, how to calculate the gradient for the pink line here? For this line, for the pink line here. How to calculate the gradient? Anyone? Hana? Hana, Zafrina, Siti Najihah, Negative Siti V Aisyah. over T. Yes. So velocity over T. So if you're using the value from the graph, what can we get? Okay, I label the line as A. So I label the line as A.
Okay, that one A. So, I want to know what is the gradient of that line. Hello? Anyone? 2 meter per second per second. 10/5. Yes, 10/5. So, berapa nilai dia? 2 meter per second. So, you will get the... betul. So, gradient, okay, simple gradient is M ya. So, we get 10/5. So, we have 2 meter per second per second. Do you know how we get the meter per second per second? Okay, tengok dekat nilai 10 tu ialah unitnya ialah meter per second, betul? Bila kita perkan dengan 5 tu ialah 5 second. So, when we simplify the unit, meter per second and second, so second we move it upwards, so it become -1. So, S -1 times S -1, so it become S -2. Okay? So the gradient now is 2 meter per second per second. So from the unit, we also know that the unit for meter per second is represent acceleration. Okay, faham ya? Sebab, okay, itulah tujuan dia. Bila diberi graf, contoh graf velocity against time, dia boleh mewakili suatu kuantiti lain untuk menunjukkan nilai. Contohnya untuk acceleration, kita boleh dapat nilai acceleration daripada graf V against T dengan mengira gradient untuk graf tersebut. Okay, faham tak? That's why tujuan graph motion itu kita belajar. Okay, so itu satu, gradient. The second one is the area under graph. So area under graph, okay, you nampak kan bentuk graf ni? Bentuk graf ni, dia bentuk, completekan bentuk dia jadi macam trapezium kan? Itu. And then the area under graph tu maksudnya ialah luas ni, yang bawah ni. Ni semua yang saya highlightkan ni. Yang ada line warna kuning-kuning ni. Okay? Nah, ini ialah area under graph. Right. So area under graph, you kena gunakan formula area lah. Okay, let's say kalau untuk area ni, okay ni kan bentuk trapezium. Okay, saya boleh bahagikan dia kepada dua bentuk lah. Satu bentuk trapezium, satu lagi bentuk segitiga, betul? So bentuk trapezium yang ini. Ini bentuk trapezium. Okay, manakala bentuk segitiga, okay, saya warnakan warna kuning ini bentuk segitiga. Betul? Jadi area under graph you kena ukur, okay, berapa luas trapezium ditambah dengan luas segitiga. So itu ialah area under graph. So area under graph tu mewakili displacement. Okay? Sebab untuk kira luas ialah panjang darab lebar. So, kalau kita kirakan dia punya lebar, unitnya ialah S. Second. Ni. Unit dia ialah second. Okay, kemudian kita nak kira dia punya panjang. Panjang darab lebar kan? Okay, so panjang dia kita boleh kira ialah unitnya meter per second. Jadi, bila kita darabkan S darab meter per second, kita cancel off, kita akan dapat unit meter. So, unit meter itu represent displacement. Okay? Any question? Boleh faham? Untuk graf V against T, dua benda ni you kena tahu. Gradient mewakili acceleration, area under graph mewakili displacement. Okay? Boleh Okay, itu yang kita dapat. The hidden information yang kita boleh dapat daripada graph motion lah. Okay, untuk graph V against T. Okay, kemudian you boleh tengok juga type motion. Type of motion tu bergantung kepada bentuk graph tu. So, contoh bentuk graph yang untuk garisan A.
Kalau you tengok garisan A ni, garisan A yang ini, okay, you tengok velocity dia increase ke decrease? Increase. Increase. Adlin. Velocity dia increase. So kalau soalan tanya, what is the type of motion in A? You kena jawab, kan saya pernah bagi tahu awak, kalau soalan tanya, type of motion you boleh jawab menggunakan dua. Satu, dia punya velocity. Yang kedua ialah nilai acceleration dia. Okay? So kalau kita nak jawab velocity, maka kita kata type of motion in A is velocity increase uniformly. Jadi velocity-nya bertambah secara seragam. Kalau kita nak bagi jawapan tu dalam sebutan acceleration, maka you boleh kata, okay, bila acceleration tu kan ialah gradient untuk graf, untuk garisan A ni kan. So kalau you kira gradient, you akan dapat nilai gradient tu constant. Jadi you boleh kata acceleration is constant. Kalau you bagi type of motion in sebutan velocity, you kata velocity increasing uniformly. Kalau you kata dalam acceleration, maka you boleh kata type of motion in A is constant acceleration. Itu untuk A. Boleh faham ya? Dia tengok bentuk garisan pada graf tu macam mana. Okay. Kalau, okay, let's say now kita tengok garisan yang saya highlightkan yang warna kuning ni. Yang garisan horizontal ni. Okay, saya labelkan sebagai B. Okay, yang dia, yang melintang ni. Okay, you boleh nampak ke tak ni? Sekejap saya padamkan sikit lah pada ada part-part yang. Okay, ni saya padam Okay, sekejap saya tunjukkan. Comot sangat dah. Okay, so far boleh terima ke? Boleh. So far boleh terima ke? Boleh. Okay, so ni saya labelkan sebagai B. Okay, saya labelkan sebagai B. Okay, this line. Okay, what can you say about the velocity? You tengok garisan yang saya labelkan sebagai B ni. Kalau soalan tanya, what is the type of motion of B? Constant. Nak jawab type of motion? Constant. Okay, how do you know the apa yang constant? You jawab constant. Apa yang constant? You mesti ada Velocity constant. Velocity fizik dia. Yes, velocity-nya constant sebab dia maintain. Betul, the line B tu dia maintain pada satu nilai velocity, betul. So, bila you jawab type of motion of B dalam sebutan velocity, you can say that the velocity is constant. Betul? Kalau you jawab dalam acceleration? Acceleration zero. Acceleration diwakili oleh apa? Yes, sebab acceleration is being represented by gradient. Betul? Diwakili oleh gradient. Nak tahu acceleration untuk graf V against T, dia adalah diwakili oleh gradient. Jadi gradient untuk garisan B adalah kosong. Betul? So, bila awak jawab type of motion dalam sebutan acceleration dan you kata acceleration is zero. Constant velocity atau acceleration zero itu sama makna. Itu sama makna. Okay, faham ya? Okay, next I mark the line, the yellow line here. Okay, saya labelkan sebagai C. Boleh nampak? Okay. Sekejap saya padam sikit lah sebab yang ni nampak kacau kat sini. Okay, C pula. Okay, what can you say about the type of motion? Kalau soalan tanya type of motion. Untuk C. Yuhu! Decrease uniformly, teacher. Apa yang decreasing? Velocity decrease. Yes, very good Izzati, very good Afrina. Okay, velocity decreasing, betul? So bila dia menurun macam tu, so velocity decreasing uniformly. Okay, so type of motion in C
is velocity decreasing uniformly. Okay, what about the motion, type of motion in acceleration, dalam sebutan acceleration? Acceleration is decelerates constantly. Teacher, tak dengar. Teacher tak dengar apa-apa. Teacher, Microphone saya off. Sorry. Okay. Boleh dengar? Boleh. Sorry. boleh. Okay, tadi apa cerita tadi? Acceleration. Untuk graf C tadi. Boleh nampak tak skrin saya? Hello, anyone? Tak nampak lagi. Belum teacher. Okay. Yang tadi tu, apa? You all bagi tahu tadi velocity decreasing kan? Velocity decreasing uniformly. So, saya nak tahu dalam sebutan acceleration. This one. Dalam sebutan acceleration. Apa? Dalam sebutan acceleration. Yuhu! Tadi garisan A. Decelerate. Ya? Decelerate You dapat gradient positif ke negatif? You dapat gradient positif ke negatif? Yes, negatif. Gradient negatif bermakna acceleration adalah diwakili oleh gradient. Maksudnya acceleration tu apa? Nilai dia? Negatif. So, acceleration bernilai negatif kita panggil deceleration. Faham? Faham. Okay. So, deceleration. So, apabila nilai gradientnya negatif, gradient itu adalah mewakili acceleration kan. Jadi, bila nilai acceleration itu didapati negatif, maka kita panggil dia sebagai deceleration. Okay. So far boleh faham tak? So, untuk graph velocity against time ni, yang pertama tadi, kita boleh cari nilai acceleration dan juga displacement.
Okey, macam mana nak dapatkan nilai acceleration? Nilai acceleration adalah diwakili oleh apa? Diwakili oleh apa? Yuhu! Gradient. Yes, diwakili oleh gradient. Manakala displacement diwakili oleh Area under graph. yes, area under graph. Macam mana nak dapatkan area under graph? Guna formula apa? Formula area. My? Yes, formula area. Formula area kalau bentuk graf itu segitiga dan you use the triangle area formula. Kalau bentuk dia ialah trapezium dan you gunakan formula area untuk trapezium. Kalau the shape is combination of trapezium and triangle, then you kira triangle punya area dan you plus dengan triangle punya area. Trapezium punya area you pluskan dengan triangle punya area. Okay, faham? So itu yang pertama. You nak cari acceleration dengan mengira gradient dan you nak cari displacement dengan mengira dia punya area under graph. Itu yang pertama. Yang kedua, you boleh nyatakan type of motion of the graph. Okay? Berdasarkan dia punya berdasarkan dia punya bentuk garisan yang ada pada graf tu. Okay? So, settle ya. Ada apa-apa nak tanya tak so far? Intan, anything to ask? Nadra? Mai Sarah? Didi? Anything to ask? Tak Please ada. respond. Tak ada teacher. Intan faham ya? Okay, Dini faham ya? Okay, so next slide kita tengok contoh. Okay, this is the example untuk velocity. Okay, boleh nampak dengan jelas? Boleh teacher. Boleh. Boleh. Okay, very good. Alright, so kita tengok, okay, ini ialah graf. Graf apa ni? Graf apa melawan apa? Mai? Graf apa melawan apa? This is? V against T. Yes, this is V against T graph, iaitu graph velocity against time. Okay? Cikgu, Yes, saya. Anything? kalau dia tanya graf untuk apa, apa dia, kalau tulis nama penuh boleh ke? Graph untuk apa? What do you mean by that? Like the question you asked just now. Oh, tak. Dia tak akan tanya what is the graph velocity against time ke displacement against time. Tak. Dia tak tanya yang tu. Okay, sebab memang dia dah tunjukkan dia. So you just tengok aje lah paksi Y tu kalau V, paksi X tu T, maka graf tu ialah V against time. Kalau paksi Y tu ialah X, melawan time, maka itu ialah displacement against time. Okay? So biasa yang dia tanya ialah dia suruh calculatekan dia punya gradient and the type of motion. Okay? So this is the example of the question. So you tengok graph dia. Okay. So agak-agak apa orang kata graph dia ni nampak ada nilai negatif dekat bawah. Okay, kita tengok satu persatu dulu. Okay, soalan A. Calculate the acceleration between JK. So boleh nampak tak JK? Garisan JK tu. So dia soalan dia tanya acceleration. How do you want to find the acceleration? From the gravity against time. Yes, you have to calculate the gradient. So macam mana nak kira untuk nilai gradient tu? 20/10. So gradient kita ambil segitiga ni J dengan K kan. So nilai titik K ialah berapa koordinat? 10, 10, 20, 20. 10, 20 betul. 10, 20 betul. Okey, manakala J dia punya titik ialah 0, 0. Betul? Betul.
Okay. Jadi, nak kira gradient, okay, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, betul? Jadi, kita ambil 20 minus 0 divide by 10 minus 0. Betul? Betul tak? Betul. Ah, so, you dapat 20 divide by 10, you dapat 2 meter. Meter per second. What is the unit? Per second. Yes, meter per second per second. 2 meter per second per second. So the answer for JK is 2 meter per second per second. So you kena tunjuklah jalan kerja untuk kira. Okay, faham ya? Any question? Faham. Okay, next kita tengok KL pula. Untuk KL. So ni kita padam. Untuk KL. Gradient ni you akan dapat, okay, nilai KL. So ambil dulu dia punya koordinat. Untuk K tadi kita dah dapat, untuk L. Berapa koordinat L? Koordinat L, anyone? 20. 20? Yes, 20, 10. Ni tadi 10, 20, betul? 10, 20. Okay. Now, nak kira untuk soalan nombor 2. So, gradient. Okay. Masukkan dalam formula. Apa dia? 20 minus 20 minus 10 over 10 minus 20. Okay, 10 minus 20. So, you akan dapat nilai negatif, betul? Betul. Berapa? 10 over negative 10, betul? 10 over negative 10. Negative 1. Sekejap, saya salah. Sekejap. Negatif ni tak ada. Okay. So, ni negative 10. So, you dapat negative 1 unit. Meter per second. Meter per second per second. Yes. Okay. So, untuk nilai KL, kita dapat negative 1 meter per second per second. Okay, nampak tak? Dia kata acceleration. Dia tanya the acceleration. So, you terus kira dia punya gradient. Sebab you dah belajar tadi, untuk graph V against time, acceleration adalah diwakili oleh gradient. Faham? Humaira? Faham. Okay, faham ya? Okay, so settle untuk acceleration. Okay, now untuk, okay, ada lagi soalan LM. Okay, so kita tengok pula LM. Okay, LM tu ialah flat line. Betul? Flat line kan untuk LM? Betul. Okay, macam mana nak kira? Macam mana nak kira untuk flat line tu? Sekejap ni saya padam. Apa you perlu buat untuk flat line? Kita tahu kalau flat line ada gradient tak? Gradient ialah kecerunan. Kecerunan maksudnya ada sikit. Kalau dia tidak ada kecerunan, maknanya dia flat line, dia tak ada cerun. Bila tak ada cerun, maknanya apa tu? Untuk acceleration. Yes. So acceleration dia adalah buat dekat situ zero acceleration. Untuk LM so zero acceleration. Okay, baik. Kemudian next M to N. You tengok M to N ni, macam mana M to N ni? Dia nak acceleration kan? Maka kita boleh tak kira dia punya gradient? Untuk soalan M to N ni, kalau you tengok garisan M to N ni, dia across until dia dapat velocity negatif, betul tak? You kena analisis the graph. Okay, now kita tengok soalan yang number 4 ini. Okay, dia nak untuk garisan MN kan? Okay, now what is the coordinate of M? 30, 10. Okay, koordinat dia 30, 10.
Okay. What about N? 40? 40 40 negative 10. negative 10. Okay. So, what must you do? Kira apa? Kira apa? Nak kira apa ni? Dia nak acceleration kan? So, how to get the acceleration from this graph? Kira gradient. Gradient. So, how to calculate the gradient here? So, M equal to 10 Minus negative 10. minus negative 10. minus 10. Betul. Is it 10 minus negative 10? Okay, divide by 30 minus 40. minus 30 minus 40. Yes. Okay, so calculate for me please. So 10 minus 10 you get 20 kan? 20. Divide by negative Negative 10. 10. Negative So you 2. get Negative negative 2. 2 meter per second per second. Okay, faham? Faham. Okay. Faham. Kalau you tengok graph velocity against time ini, okay. So you tengok at this point yang saya tandakan tu. Okay, nampak tak? Okay. During that point, M sebelum dia sampai N. Okay, let's say saya labelkan ni sebagai L. Okay, what happened to the velocity at point ML? Ini graf ni menunjukkan pergerakan tau. Okay, katalah pergerakan tu your parents yang drive. Your parents yang bawa kereta. Okay, so kita tengok dulu. At point JK. At point J2K. Okay, what happened during your parents driving? Ni velocity ya, Pak CY. Velocity dia. So, apa berlaku sewaktu dalam kereta pada kedudukan JK? What happened to, katalah your dad is driving. What happened to the velocity? Increase. Maksudnya, apa yang ayah awak buat untuk increase the velocity? Dia akan tekan. Tekan minyak. Yes. So, you duduk dalam kereta, your dad driving. So, bila dia tekan minyak, the velocity keep on increasing, betul? So, graf dia akan jadi graf JK. Betul. Faham? So, that bila dia tekan minyak sampai dekat K, now what happen? Dia start going to L. What happened on that time? Tekan brake. Dia akan tekan brake to decrease the velocity. Betul tak? Mula-mula your dad tekan minyak, you rasa dia laju up to point K. Selepas point K tu your dad start to press the brake. Betul? To decrease the velocity until L. Dia press brake sampai berhenti ke tak tu? Tak. Berhenti ke? Not yet. Sebab dia berhenti, dia tekan brake sampai point L. Point L tu masih ada velocity, betul? Kemudian what happen? Selepas L dia pergi ke M, what happen during that time? Car stop. Are you sure it stop? Kalau stop, velocity dia jadi kosong. Kelajuan dia sama. Happen during LM. Dia constant velocity. Maksudnya your dad maintain the velocity of the car. Contoh, katalah you pergi daripada your house to shopping complex yang terdekat, you maintain the speed. Maksudnya, kalau dalam graf ini, dia maintain the speed 10 meter per second. Maknanya dia tidak tekan minyak. Kalau tekan minyak, velocity Teacher tak dengar. Madam tak dengar. Teacher tak dengar.
Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Ni. Sorry. Dekat sekolah ni macam-macam lah. Okay, tadi maintain the speed, betul tak? Betul. Tadi our discussion, just previous discussion. Okay, so dia maintain the speed. First tadi dia tekan minyak so that the velocity increasing, betul? And then dia tekan brake, the velocity decreasing. And then dia tak tekan apa-apa, the velocity maintain. Betul? Okay, yang tu faham kan? Okay, now kita nak tengok part yang satu lagi. Graph tadi tu. So tadi our discussion is at LM, betul? Now kita tengok M to L. M to L. What happened during M to L? Tadi your dad maintain the speed. Now what happened to M to L? Kereta stop. Are you sure they stop? Okay, so ML dia decrease the velocity kan? So bila decrease velocity, apa yang ayah awak buat dalam kereta? What your dad do to slow down? Yes, Tekan brake dia lagi. akan tekan brake so that the velocity akan decrease sampai pada L dia adalah berhenti, betul? Betul tak? Pada L. Betul. Tetapi selepas itu what happen? Selepas pada point L, dia nak pergi ke N. What happen on that time? Reverse. Okay, saya lukiskan okay. Ni M. Ini N. Betul? So, ini jarak yang dia lalu, betul? Ke M, N. Okay, selepas pada point M, N. Sekejap saya lukiskan. Okay, ni point M, dia pergi ke point N. So, this is the point. Okay, so dia perlahan kan? Dia tekan brake pada point MN. Okay, MN pula L. Salah. Sorry. L. This one is L. Okay, so dia tekan brake. Sampai pada point L, dia hampir berhenti. Betul tak? Lepas tu dia buat apa? Sebab Dia biar je. kosong, lepas tu velocity dia jadi negatif 10 tu. Nak pergi ke N. Apa dia buat tu? Reverse ke teacher? Ya, sama ada dia reverse atau dia buat U-turn. Betul tak? Velocity positif ialah ke kanan. Velocity negatif ialah ke kiri. Maknanya dia opposite direction. Betul tak? Betul. So that dia pada point N Okay. So waktu itu dia U-turn. Faham tak? So dia U-turn, nilai dia negatif 10. Tapi dalam masa yang sama dia masih negatif 10. Maknanya nilai laju dia tu adalah daripada kosong kepada negatif 10. Maknanya dia opposite direction. Tapi waktu tu dia tekan minyak ke tekan brake? Minyak. Dia tekan minyak, cuma dia opposite direction. Okay, kemudian daripada point N, dia masih lagi dalam direction yang opposite, betul tak? And dia nak pergi ke O. Apa your dad buat? Dia dah buat U-turn dekat N, apa berlaku? Dia terus. Negatif 10. Dia terus jalan Sampai sampailah stop. dia sampailah dia berhenti pada point pada minit ke-45 tu dia stop. So ini ialah dia punya O. Nilai O dia. Okay, faham tak? Boleh Ada soalan Boleh. setakat ni? Ada soalan setakat ni? Boleh Yuhuu. Boleh. Boleh. Okay. Alright. Very good. Okay, now. Soalan seterusnya. Type of motion. State the type of motion of JK. Kan saya kata type of motion ni ada dua. You boleh sebut dalam sebutan acceleration
atau you boleh sebut dalam sebutan velocity. Okey, tengok JK balik. You nak sebut guna sebutan apa untuk JK? Kalau you sebut guna velocity boleh? Boleh. So what can you say about the velocity for JK? Increase uniformly. Yes. So type of motion at JK, velocity increasing uniformly. Okay, saya tak tulis saya sebut saja JK, velocity increasing uniformly. What about acceleration? Acceleration? Constant. Yes, accelerationnya constant. Very good. Okay, number 2, KL. Ni, KL. Velocity decrease. Velocity decreasing uniformly. Sebab apa? Bila dia garisan lurus macam ni, you kena sebut perkataan uniformly. Kalau dia decreasing bukan uniformly, dia akan jadi curve. Okay, dia akan jadi curve macam ni. Boleh nampak tak? Kalau curve macam ni maksudnya dia decreasing tidak uniformly. Ibaratnya dia turun tangga, anak tangga tu tak sama saiz. Ketinggian anak tangga tu tak sama saiz. Maka you akan turun dengan bentuk curve macam ni. Sebab velocity-nya berkurang secara tidak seragam. Tapi kalau you turun tangga, anak tangga tu sama tinggi setiap satu, maka you akan dapat graf dia straight macam ni. Boleh nampak tak gambar tu? Straight macam ni. Lambat dia keluar. Straight macam ni. Ini maksudnya decreasing uniformly. Okay, faham ya? Sama juga kalau you naik tangga. Kalau you naik tangga dengan ketinggian yang seragam anak tangga dia, so you akan dapat graf dia menaik. Itu bermaksud dia punya velocity increasing uniformly. Tapi kalau dia naik anak tangga tu tak sama tinggi, maka you akan dapat dia punya bentuk macam ni. Bertambah secara tidak seragam. Okay, boleh faham ya? Boleh? Alright, okay. So acceleration untuk KL, sebutan acceleration. You akan dapat acceleration dia adalah negative. I didn't catch that. Could you try again? Acceleration dia adalah negative atau deceleration. Boleh? Yuhu. Boleh. Madam. Ya, saya. Anything. Kalau acceleration kan kena cakap acceleration constant. Kalau deceleration tu nak kena cakap dia constant juga ke apa? Oh, okay. Sorry. Salah tadi. Untuk KL, dia adalah deceleration constant. Betul. Okay. Kalau untuk apa tadi Intan soalan you tadi? Kalau Intan, you tanya apa tadi? Kalau acceleration kan acceleration constant. Kalau deceleration tadi madam tak cakap ada constant pun. Deceleration tu boleh sebut constant. Constant deceleration. Boleh? Okay. Okay dapat Okay. What about LM? Type of motion LM. Velocity constant. Velocity constant, acceleration. Yes, zero acceleration. Yes, very good. Okay, satu lagi soalan apa dia bagi? MN. Okay, MN ni kita terus ambil deceleration lah kan? MN tu. Sebab tadi kita kira memang dia dapat nilai deceleration. Betul? MN. So deceleration, constant deceleration. You boleh juga sebut velocity decreasing uniformly. Okay? Boleh Okay, so far boleh? Tak ada soalan nak tanya? Boleh. Okay, baik. Untuk soalan C, calculate the displacement of the car. Soalan C, calculate the total displacement. Tadi saya dah kata untuk gravity against C, total displacement diukur oleh siapa? Untuk gravity against C?
Area. Area. Under graph. Area under graph. Okay. Soalan pertama dia tanya first 10 second. Okay. Soalan pertama dia tanya first 10 second. Okay. First 10 second. First 10 second maknanya yang ini. Nampak tak? First 10 second. Yang itu. Betul? Setuju? Setuju? Setuju. Itu ialah first 10 second dia. Okay. Now, macam mana kita nak kira berapa dia punya, soalan dia tadi apa? Soalan dia tanya dia punya displacement kan? Okay, how to kira dia punya displacement untuk first 10 second. Displacement tadi diukur oleh area. Betul? So how to get the area of the first 10 second? Bentuk apa tu untuk first 10 second ni? Triangle. Ini kan, ni bentuk ni. Bentuk ni kan? Ini yang first 10 second dia, betul? So you kena kira area ini. You kena kira area tu. So first 10 second areanya adalah bentuk triangle. Maka A equal to formula apa nak pakai? Area setengah. Area triangle lah. Tapak dapat tinggi. Yes, tapak dia berapa nilai? 10. 10 second times berapa tinggi dia? 20. 20 meter per second. Betul? Betul tak? Betul. You tengok 10 second times 20 meter per second. So, second dengan second tu apa I boleh buat? Apa yang I boleh buat dengan 10 second? Yes. So, this one, kita cancel off. Kita cancel off dia second dengan second. So, apa unit yang tinggal sekarang? Meter sahaja. Okay. So, half 10 times 20. So, 10 times 20 you get 200. 200. Yes. 200 divided by half? 100. So, you dapat 100 meter. Betul? Yes. Betul. Faham? Faham. Okay, very good. Okay, apa tadi soalan seterusnya? So, kita dah dapat situ. Okay, calculate. Okay, dia nak number 2. Ni. Calculate the total displacement travel of the car during the car move with uniform velocity. Dia nak uniform velocity. Maknanya nilai velocity itu ialah seragam. Sama. Uniform nama lain dia constant. So which part? Which part yang velocity dia adalah uniform atau constant? LM. Yes. LM. So how to get apa dia tanya tadi, area tu, dia nak displacement tu. So macam mana nak dapatkan nilai displacement untuk kawasan tu? LM tu. Bentuk apa tu LM ni? Square. Yes. Square. So you kena kira dia punya area. Yes, area. Guna formula apa untuk area ni? Panjang darab lebar. Yes. So square punya area, panjang darab lebar. What is the width? 10. Yes. How do you get? Yes. How do you get 10 tadi? Yang 30 ini minus ialah 20 minus yes. 20. Good. 30 minus 20. You cannot simply get 30 because dia punya kawasan tu antara 30-20. So that you have to minus. So that you dapat 10 times what is the length? The height. 10. Height dia adalah 10. Betul? So Betul. you dapat 100 meter. Okay, tahu kenapa dia dapat meter? Sebab kita cancel off second dengan second tadi. So you dapat 100 meter. Okay, faham Okay, next dia tanya apa lagi?
the last 10 second of motion. Ni, soalan ni. The last 10 second of motion. Okay, kita tengok. Mana last 10 second of motion dia? Last 10 second mana? Triangle. Ya. Triangle. Triangle yang mana? Triangle. Last 10 second, 45, 40. Maknanya daripada minit ke berapa? 35, 45. Yes. So, saya highlightkan. Sini, betul? Macam mana nak kira tu? Gunakan formula A. Area of triangle. So, how you measure the area? Setengah darab tapak. Tapak dia berapa? 45 dah minus 35, you get 10. 10. Betul? Betul. Times dengan dia punya height. Height berapa? Negative 10. Yes, negative 10. Okay, so you dapat berapa? 50, betul? You dapat negative? 50 Negative 50 meter. Negative 50 meter sebab dia adalah displacement. Displacement adalah vector quantity. Bermakna kalau nilainya negatif, maknanya dia opposite direction. Faham tak? Dia jarak daripada A ke B positif. Bila dia balik B ke A, dia akan jadi negatif. You faham tak maksud saya? Sebab tadi dia buat U-turn kan? Dengar ke tak dengar? Dengar. Kenapa dia dapat negatif 50? Sebab tadi dia buat U-turn, betul? Betul. Betul. Bila dia buat U-turn, maknanya displacement dia dah berlawan arah. Betul? Bila berlawan arah, vector quantity dia akan tunjuk. Yes, dia akan tunjuk nilai negatif to show that the direction is opposite. Faham? Faham. Okay. Ada soalan lagi? Yang you tak faham? Okay, settle ya? Okay, soalan D. Calculate the total displacement for the whole journey. Maknanya apa? You kena kira area daripada mula pergerakan dia sampai apa? Sampai habis. So dia nak the total displacement. Yang kedua dia minta total distance. What is the difference between displacement and distance? Ingat lagi tak? Kalau daripada A pergi ke B, Shortest part. jarak dia 10 meter. Contoh, saya bagi contoh. Daripada A pergi ke B, jarak dia 10 meter. Soalan saya, what is the total distance from A to B and back to A? 20. 20. From A to B and back to A, the distance is 20 meter. Betul? Sebab jarak, distance adalah scalar quantity. So from A to B 10 meter, from B to A also 10 meter. So scalar quantity dia tidak peduli tentang direction. Walaupun opposite direction dia tak kira sebab dia adalah scalar quantity. That's why distance from A to B and back to A is 20 meter. Faham tak? Faham. Now, what is the total displacement from A to B and back to A? 10 minus 10. 0. Zero. How do you get zero? 10 10 plus How do you get negative zero? 10. Because A to B is 10 meter. B to A is negative 10 meter. So, 10 plus negative 10.
Betul? 10 plus negative 10. So that you dapat berapa? 0. 0 meter. So 0 meter is for displacement, 20 meter is for distance. Okay? So faham itu maksud dia Beza antara displacement and distance and displacement. Okay, faham baru you boleh jawab soalan tu. Okay, now kita tengok. Mana gambar dia tadi? Untuk kira balik berapa dia punya total distance and displacement. Okay, kita kira displacement dulu. Okay. Mana gambar dia? Ni. Kira dulu total distance dia. Macam mana nak kira total distance? Total distance you kira area under graph jugalah. Betul? Okay, so you kira, you boleh ambil segitiga JK ni. Okay, saya labelkan. So ini A. Okay. Lepas tu area ni B. Betul? Lepas tu area trapezium C. Lepas tu area N. Segitiga yang bawah ni. Ni ialah area D. Tolong ambil calculator kira. Ambil calculator kira please. Ada tak calculator? Tolong kirakan untuk saya. Sekejap, teacher. Sekejap saya padam dulu sini. Nak something senang. Sekejap. Okay. Okay. Right. This one. Kirakan dulu area untuk A. Tadi dah kira sebenarnya kan? Berapa area untuk A? Tengah dah tapak dah A. You dapat berapa tadi? 10 kan? 100. Oh, tadi dapat apa? 100 Okay. So 100 meter. Okay, untuk B, trapezium B. Apa formula trapezium? Setengah darab tapak campur tinggi. Tapak campur apa tu nilai? You tahu kan trapezium nak kira macam mana kan? So darab dengan tinggi dia. Tahu ke tak tahu? Ke tak ingat dah? Yuhuu! Ingat ke tak ingat? Nak kira trapezium? So setengah tapak dia ialah 20 kan? Tambah dengan 10, betul? Darab dengan dia punya tinggi 10, betul? Betul ke? Trapezium? Betul tak pengiraan saya tu? Betul. Berapa dapat untuk B? 150. 150? Are you sure? 30 150. darab 10 bahagi dengan 2. Yes, 150 meter. Betul. Okay, 150 meter for B. Okay, now C. C pun trapezium kan? C pun trapezium, betul? Kira C berapa? Setengah darab 35 tolak 20. 15 tambah 10. Betul? Darab dengan dia punya tinggi 10. Kira berapa? 25. 125. Yes. 125 meter. Yang lain ni kira ke tak ni? Kira. Ya ke? Okay, so next D. Negative D? 50. Setengah? Negative 50. Negative 50 meter. Okay. Now, untuk displacement, soalan displacement ya. A tambah B tambah C tambah D. Displacement dia akan tambah nilai negatif. So, dapat berapa? 100 tambah 150 tambah 125 tambah negatif 50.
325. So you dapat 325. so 325. displacement kita dapat berapa? 325. 325, is it? Yes. Yeah, 325 meter. Okay. What about distance? Distance dia tak kira yang 50 meter tu. Dia tambah je semua. Jadi A plus B plus C plus D. So berapa dapat? Maknanya 100 tambah 150 tambah 125 tambah 50. So you dapat berapa? 425. 425. 425 meter. Betul ke? 100 tambah 150 tambah, is it 125 ke 100? C berapa? C 125 kan? 125. Tambah 50. Is it 375 ke 425? Salah kira saya. 100 jam 325. 4 untuk distance. 425. Distance 100 tambah 150 tambah 125 tambah 50 kan? Yes, kita dapat 425 meter. Okay? Faham? So untuk distance, kat mana saya nak conteng untuk distance? So distance kita dapat 425 meter. Okay, faham? Okay. Okay, very good. Okay, next. Apa soalan seterusnya? Calculate average velocity and average speed. Average velocity and average speed. Okay, untuk average velocity, you kira total displacement tadi, bahagikan dengan total time. Velocity, untuk soalan velocity, kan velocity formula dia adalah total displacement over time, betul? I'm talking to the wall. Anyone? Betul. Jadi berapa dia punya displacement untuk V? Number 1. Teacher, total time dia 45 Total time dia sampai habis lah 45 second, betul. Jadi velocity ialah total distance, total displacement time over total displacement over total time. Jadi kita dapat tadi dia punya displacement is 325, is it? Yes, 325. Divide by total time 45 second tu. So berapa dapat? 325 divide by 45. 325 divide by 45. So you dapat 7.22 meter per second. Okay? What about speed? Average speed? Average speed? Distance over time. Distance over time, betul? So berapa nilai distance over time you? 9.44. 425 kan tadi? Betul? 425 kan? Betul. 425 divide by 45. 45. So you dapat 9.44.
4 to 5 divide by 45. So you dapat 10.12 meter per second. Okay. Faham? Boleh? Ke pening kepala dah? Ke rasa nak pitam dah? Yuhuu! Teacher, 10.12 tu daripada average speed Average speed, yes. Number 2. Sebab 4 to 5 tu ialah distance dia. So distance dia divide by total time 45. Okay? Boleh? Ada soalan setakat ni? Madam, Teacher, bukan 9.44 bukan 9.44. bukan 9.44 ke? Oh, salah kira ke? Oh, saya salah tekan. Sorry. 4 to 5 divide by 45. Yeah, silap. Saya tekan divide by 42 pula. Okay, betul. Berapa jawapan dia tadi? 9.44. 9.44. Betul. Okay. 9.44 meter per second. Okay, betul. Thank you. Okay, faham ya? Faham. Okay, alright. Okay, now boleh kita bergerak kepada graf yang kedua, iaitu graf S melawan T. Boleh? Boleh lagi ke tak ni? Ke dah duduk bawah selibut dah ni? Tinggal nak Boleh. Okay, saya ajar very slow and then I hope you can cope. Ke perlahan sangat macam siput? Ke nak saya laju sikit? Okay, teacher. Okay. So S against T, S itu ialah displacement Tadi graf velocity against time. Now graf adalah displacement over time. So you tengok ya, paksi Y S ini ialah meter. Sebab dia adalah displacement. Okay. Kemudian paksi X dia ialah time. Jadi gradient dia adalah S. Kalau you tengok pada garisan yang ni, yang which one? This one. Okay. Sekejap. Yang ni saya labelkan A. Garisan yang saya labelkan A tu. Ni garisan ni. Okay. Yang itu kalau kita nak kira dia punya gradient, kan, gradient kita akan ambil paksi Y divide by paksi X, betul? So you akan dapat unitnya meter divide by second. Betul tak? So unit meter per second itu merujuk kepada apa? Nazifah, Nik Iman, Nadra, are you there, Nadra? Nadra ni Yes, teacher. Okay. Nadra. So meter per second itu unit untuk apa? Bila kita kira dia punya gradient. Nadra? Nad? Velocity dia. Ya, sebab dia punya unit is meter per second. Jadi gradient untuk graf S melawan T adalah mewakili velocity. Faham? Faham. Okay. So kalau kita tengok type of motion pula. Tadi ni gradient ya. So gradient dia tak ada, gradient dia mewakili velocity. Lepas tu graf ni dia tak ada area under graph. Untuk velocity melawan time sahaja dia ada gradient, dia ada area under graph. Okay. Untuk graf S melawan T dia hanya ada gradient sahaja. Dia tak ada area under graph. So gradient untuk graf S melawan T adalah mewakili velocity. Faham? Okay, now kita tengok type of motion pula. Okay, saya bagi point A, point B, point C. Okay, kita tengok pada garisan A. Type of motion. What can you say about the displacement dia? Displacement dia bertambah secara seragam tak? Displacement dia bertambah tak? Pada garisan A. Tambah.
garisan A ni, dia punya distance bertambah. So, what can you say about the velocity? Velocity tu adalah gradient, betul? So, gradient untuk graf garisan A. You dapat nilai gradient dia constant ke tak? Increase uniformly. Gradient dia constant kan? Katalah saya bagi nilai A ni, sini 10, sini kosong. Berapa nilai gradient pada garisan A? Ten meter per second. You akan dapat 10 meter Per second. per second. Betul? Ni saya letak sini berapa nilai. Saya letakkan 1 lah. So, kita dapat koordinat pada titik ni ialah 1, 10, betul? Okay, manakala titik sini kosong, kosong. So, bila you kira gradient 10 tolak kosong, 1 tolak kosong. Betul? Untuk gradient garisan A. Betul. And untuk A. So, you akan dapat 10 tolak kosong divide by 1 tolak kosong. So, you dapat 10 unitnya ialah meter per second. Betul? Faham tak? Betul. So, gradient untuk graf S melawan T ialah 10 meter per second. Jadi, kita boleh kata kalau ditanya, what is the type of motion of A, line A? Maknanya boleh kata, velocity constant. Faham? Kalau dia suruh kira velocity, itu ialah kira gradient. You dapat 10 meter per second. Kalau dia tanya type of motion, you sebut velocity dia constant. Bila velocity constant, maka acceleration dia adalah Zero. yes. Zero. Yes, velocity-nya adalah constant, acceleration-nya adalah zero. Ingat type of motion, you kena bagi dalam sebutan velocity atau acceleration sahaja. Faham tak? Jadi untuk graf S melawan T ini, you kena tengok, first kali you tengok graf tu, distance, displacement dia bertambah secara seragam. Okay, bila displacement dia bertambah secara seragam, maknanya dia punya jarak makin bertambah, maka velocity dia, you tengok dia punya gradient adalah velocity. So you dapat satu yang sama, so velocity dia constant. Bila velocity constant, acceleration dia adalah zero. Itu ialah type of motion dia. Faham? Faham. Okey, kemudian B. Okey, kemudian B. Macam mana nak buat untuk B? What is the type of motion at B? You tengok sini, B ini gradient dia berapa tu? Kalau saya tanya type of motion. Zero. Gradient untuk B. Gradient untuk B kosong, betul tak? Betul. So, gradient mewakili velocity kan? Betul. Jadi Betul. velocity, so type of motion at B ialah velocity Zero. zero. Bila velocity zero, accelerationnya juga Zero. velocity zero, acceleration Zero. zero. Okay. Okay, now C. Type of motion at C. Gradient dekat C, you akan dapat negatif, betul tak? Betul. Betul. So, kenapa dapat negatif? Velocity dia negatif. Kan? So, bila negatif velocity dia, you boleh kata velocity decrease, constant decreasing velocity, betul? Constant decreasing. Velocity dia decrease kan? Constantly. Nilai dia decrease constant. Dia dapat velocity decrease, negatif kan? So, acceleration dia adalah juga negatif.
So deceleration. Faham tak? Kalau garisan A ni tadi, velocity dia constant. Betul? So dia punya dia punya acceleration 0, betul? So yang ini velocity dia juga constant tapi in opposite direction. So macam ni you nak sebut type of motion untuk C, you sebut velocity constant but in opposite direction. Sebab gradient you dapat nilai negatif pada C. Setuju tak? Setuju tak? Gradient C negatif. Girl, tolonglah jawab. Setuju. Kenapa membisu 1000 bahasa? On-kan sajalah mikrofon tu. Taklah saya terjerit-jerit nak menunggu respon you. Okay, so gradient untuk C negatif maknanya you boleh sebut velocity dia negatif. Atau you boleh sebut velocity dia constant but in opposite direction. Sebab velocity negatif maknanya dia opposite direction. Betul tak? Betul. Jadi you boleh sebut constant velocity in opposite direction. Okay. So what about dia punya acceleration? Kalau constant maknanya acceleration dia Zero. Okay. Faham ya? Boleh Boleh. Okay. Alright. Now kita tengok dia punya example. Okay, based on the graph, calculate the velocity untuk AB. AB sama, kita kena kira dia punya gradient. Kita kena kira dia punya gradient. Kena kira dia punya gradient. Macam mana nak kira dia punya gradient? Okay, so B berapa dia punya koordinat? 10, 20. Yeah. 10, 20, A kosong. So, kirakan gradient M sama dengan 20 minus 0 divided by 10 minus 0. So, you dapat 20 over 10 2 meter unit Meter per second. Yes. Meter per Yes, second. 2 meter per second. Okay, what about BC? Ni MAB. Okay, BC? Zero. Yes. BC ialah 0. Okay. Dapat? Screen saya tak nampak Bergerak tak screen saya tu? MBC tu keluar tak nilai kosong? Ke belum lagi? Tak. Oh, lambatnya dia. Baru keluar. MBC sama dengan kosong. Okay, what about CD? MCD. Okay, point C berapa koordinat? Koordinat untuk C? 30, 20. Very good. Okay, point D? 35 zero. Yes. Apa saya pula 35 tu? 35 0 35 0. Okay, so 20 minus 0 divide by 30 minus 35. So you dapat berapa? -4. Yes. -4 meter per second. Okay? Dapat ya? So velocity negatif, apa maksud velocity negatif tadi? Untuk CD tu, apa maksud dia? Kalau dalam kereta, ayah you bawa kereta, apa maksud pergerakan CD dalam graf? Tekan brake. Tekan brake. Tak nak habis. You ke tekan brake? Opposite direction. U-turn. Dia bergerak dalam arah yang berbeza. -4 bukan dia perlahan, dia tak perlahan. Velocity dia constant -4. You faham tak? Velocity dia constant 4. Maksudnya ayah you bawa kereta, dia maintain speed dia 4 meter per second. Tetapi dia in opposite direction. You faham tak?
Dia faham tak? Faham. Dia bukan semakin perlahan. Dia tak perlahan. Velocity dia constant 4 meter per second. Tetapi in opposite direction. Bertentangan arah. Kalau AB, you tengok AB. AB tadi kita kira, you dapat 2 meter per second, betul? Betul. 2 meter per second tu bermakna dia tak tekan minyak. Dia maintain speed dia 2 meter per second. Faham? Faham? Dia tak tekan minyak pun. Dia maintain dia punya speed 2 meter per second. So, acceleration untuk AB adalah kosong. Sebab velocity dia constant 2 meter per second untuk AB. Kan? Untuk CD dia constant negative 4. Sebab dia bawa maintain speed 4 meter per second tetapi in opposite direction. Still, dia tak ada acceleration. Acceleration dia 0. Okay? Faham Faham. Okay, now. Ni, type of motion. Untuk AB. Baru je saya sebut tadi. AB, type of motion dia. Mesti sebut dalam sebutan velocity. So, velocity you nak sebut apa tadi? Constant. Yes. Constant. AB, velocity dia constant. So, constant velocity atau Zero acceleration. yes, very, very, very good. Zero acceleration. What about VC? Zero. Velocity Velocity zero. Yes, velocity 0 atau accelerationnya Acceleration zero. yes, Acceleration acceleration 0, betul. Okay, what about CD? Velocity constant in opposite direction. Constant in opposite direction. Yes, very good. Siapa jawab ni? Siapa jawab ni? Iman Iman yang jawab Tak ramai Yang lagi, velocity constant in opposite direction. Arisa Sebab pun. saya nampak Iman seorang je yang on microphone ni. Mana lagi nama yang tak nampak ni? Arisa faham. pun teacher. Yes, okay. Good, Aisha. Okay, ya. So, faham So, dia constant velocity but in opposite direction. So, what about dia punya acceleration? Untuk CD? Zero. Yes, very good. Zero acceleration. Faham? Faham. Okay. So, Teacher. yes. Yang kalau untuk yang velocity tak ada increasing dengan decreasing ni untuk yang graph displacement against time je. Sebab untuk graph displacement against time ni, dia punya gradient mewakili dia punya velocity. Jadi you akan dapat ada velocity yang constant. Ada yang velocity 0. Okay? Okay, thank you teacher. Okay. Ada satu lagi graph yang terakhir dia adalah acceleration tau. Acceleration time graph. Yang ini dia tak macam nak cakap dia perlu pindahkan graf tu. Contoh saya bagi. Ni graf V melawan T. So graf dia macam ni. Macam ni. Okay. Bila saya nak tukar dia kepada graf acceleration. So A melawan T. Macam mana saya nak buat? Okay, you tengok graf V melawan T tau. V melawan T, gradient dekat kawasan ni saya bagi A, saya bagi B, saya bagi C. Okay, A tu. Apa saya boleh kata dengan dia punya gradient? Gradient untuk graf V melawan T itu ialah acceleration, betul? Betul. Jadi apa nak kata dengan A tu? Dia punya acceleration adalah Constant. constant, betul? Positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi, bila saya pindahkan, you kata A ini adalah constant acceleration. Betul? Betul.
Atau velocity increasing uniformly, betul? Tetapi sebab saya nak pindahkan graf V against T kepada graf A melawan T, so saya tengok dia punya acceleration. So acceleration dia constant A. Positif ke negatif? Positif kan? Positif. Acceleration dia positif kan? Positif. Jadi saya tandakan dekat atas ni Positif. sebagai constant acceleration, so dia akan jadi straight macam ni. Graph acceleration dia akan jadi straight macam ni. Faham tak? Itu untuk A. Ini untuk A. Itu graf A, V melawan T, saya pindah kepada graf A melawan T, dia dapat garisan straight macam tu. Sebab gradient dia constant. Jadi untuk graf A melawan T, gradient dia akan jadi straight sebab dia constant. Faham tak? Faham. Okay. Now, saya tukar warna lah senang. Okay, saya tukar warna. Okay, untuk B pula. Tengok graf V against T untuk B. Apa you boleh kata? B tu straight line kan? So, untuk B, acceleration dia apa? 0. Yes, zero acceleration. Betul? Betul. Bila saya nak pindahkan zero acceleration ke atas graf A melawan T, dia akan jadi zero kat sini. Betul tak? Ini dia punya B. Faham tak? Kenapa dia jadi garisan? Sebab masa berjalan. Sebab tu dia jadi garisan macam ni. Okay, let's say lah saya labelkan. Okay, CD 5. Sorry, saya sekejap. Sini sekejap. Saya labelkan. Sini 2 saat. Sini 4 saat. Sini 5 saat. Okay, dan saya labelkan kat sini. Katalah 10. Contoh macam tu lah. Okay. So, kalau saya kirakan gradient tadi untuk A, saya akan dapat 5. Betul? So, A ni adalah 5. Alright. So, masa dia adalah 2 kat sini. Untuk B dia kosong. So, masa dia kat sini adalah 4. Tengok betul-betul. Untuk B. Okay. Kemudian untuk C. Berapa gradient untuk C? 2. Negatif, betul? Negatif kan? Negatif kan gradient tu? Sebab dia decelerate. Negatif tu. So you akan dapat negatif 2. Constant kan? So negatif 2 maknanya somewhere dekat bawah. Sini. Okay, ni kalau saya panjangkan dia negatif 2 kat sini. Nampak tak? So ini adalah untuk C. So masa dia ialah 5 saat kat sini. Faham tak? Nampak tak macam mana nak buat graf dia? Nampak. Untuk, ni penting tau. You nak pindahkan graf V against T kepada acceleration. You nak pindahkan graf tu. So nanti you tengok balik bila kita dah record balik kita punya meeting ni, nanti saya letak dekat YouTube, you tengok balik, you study balik. Especially untuk graf A melawan T ni. Macam mana dia pindahkan daripada graf V melawan T kepada graf A melawan T. Actually it is the same thing. Bezanya graf itu dia tukar daripada V melawan T kepada A melawan T. So that you kena tengok pada V melawan T tu graf dia untuk gradient dia tu, sebab gradient dia adalah mewakili acceleration. So that bila you dah dapat nilai acceleration, you pindahkan sahaja kepada graf A melawan T. Okay? Boleh? Boleh. Okay. So itu sahaja untuk hari ini.